2, 1. Tes tes tes. Okey. Okey, assalamualaikum dan selamat malam semua. Selamat datang kita punya live malam ni. Okey, tapi hari ni hari Jumaat. Macam biasalah kita cuma nak tengok-tengok je, tak ada entry untuk hari ni Sebab hari Jumaat biasa kita tahu hari Jumaat adalah hari libasan hari libasan untuk akaun-akaun hari libas So siapa yang tak tahu lagi, macam saya kata sebelum ni hari Jumaat, walaupun ada setup pun kita tak akan masuk sebab kita tahu takut nanti kita akan kena libas just kita nak tengok-tengok dulu lah, kita nak overview market kan. Mungkin untuk hari Senin ke kita boleh monitor kan. Okey, Waalaikumsalam Cik Mon, selamat datang. Hadir Mr. Okey, selamat datang. Okey, so yang kita tak nak buang masa sebab hari Jumaat, kita nak santai. Tapi ini bukan untuk hari ni punya Hari ni kita relax. Hari ni kita tak trade. Semalam kita trade. Hari ni kita tak trade. Cuma hari ni mungkin untuk preparation untuk minggu depan ke apa ke boleh buat. Okey. Macam semalam kita bersembang berkenaan dengan EA, macam korang boleh nampak dekat sini. Okey. Saya besarkan sikit. Okey. Macam korang boleh nampak dekat sini apa yang berlaku dekat EA. Okey, macam semalam kita cakap, kalau lah EA kalau EA ni boleh pecah kawasan high low ni, okey, bermaksud dia akan turun lah. Tapi kalau EA semalam dia boleh pecah daripada upper trend line ni, maksudnya dia akan naik. Tapi macam apa yang korang nampak, dia pecah daripada kawasan high low ni dan dia pergi ke kawasan RBS. So apa yang berlaku dekat kawasan RBS ni adalah berlakunya rejection. Okey, dan sekarang price naik balik and then turun balik dekat sini. Okey, tapi masih lagi valid lah, kata apa, kita untuk buy lagi ke ataupun hold position buy ke kan. Okey, selagi mana tak ada breakout daripada kawasan RBS ni, maksudnya tak ada candle yang tutup bawah daripada kawasan RBS ni, selagi itu kita masih lagi valid untuk buy. Okey, cuma sekarang ni dah masuk dekat kawasan RBS and then kita pun tak tahulah adakah dia boleh pergi ke atas ataupun tidak. And then dia masuk pada hari Jumaat, pada hari ni. Okey, so semestinya kita takkan masuk lah. Okey, kita akan tunggu hari Senin tengok macam mana. Kalau dia tak pergi terlampau atas sangat kan, kita masih lagi boleh kejar lah. Tapi kalau tengok hari Senin, tengok dia dah tutup dekat bawah, itu maksudnya tak ada rezeki untuk kita masuk dekat EA ni sebab orang kata apa, dah langgar SOP dah down, kata apa, SOP stop up pun kat situ pun dah keluar dah kan. Okey, cuma sekarang ni kita just monitor dulu sebab hari Jumaat. Tapi kalau korang nak buy ke ikut, itu terserah korang lah kan. Cuma itu SOP saya lah, hari Jumaat memang saya tak trade, saya cuma analisa and then tengok hari Senin apa yang kita boleh buat pada hari Senin, tengok macam mana. Okey, cuma untuk EA ni dia dah masuk dalam zone RBS kita, zone target yang kita nak buy dia dah masuk. Cuma kita berharap dia akan pergi ke atas je lah. Okey, okey, so itu adalah untuk EA kita adalah untuk EA. Kita akan tengok paper lain pula. Okey, EJ. Okey, EJ apa khabar? Okey, macam EJ EJ semalam kita target untuk sell kan. Okey, kita tengok dekat H4 tak silap saya. Okey. Okey, sini. EA pula. EJ semalam kita target untuk sell. Okey, kita dah sell dekat sini yang saya tandakan kotak ni, kita dah sell. Okey. Kat sini dia turun sebanyak berapa pip ni? Dalam 40 pip. Kan, dalam 40 pip. Tapi malangnya price tak ada, orang kata apa, tak berlaku breakout, tak membuat lagi new lower low. Maksudnya dekat sini adalah previous punya lower low. Ini. Yang ini lower low. Sini lower low. Price naik balik, pull back. Okey, daripada atas ni, sini lower low. Price pull back sampai sini and then kita sell semalam kat sini. Okey, dekat sini price turun. Tapi apa yang korang boleh nampak adalah price tidak berjaya untuk membuat lower low. Okey, dia reject and then dia keluar candle bullish macam ni and then apa yang jadi adalah kenaikan kembali. So maksudnya dekat sini price tidak berjaya membuat harga yang lebih rendah daripada previous punya lower low and then apa yang berlaku adalah breakout daripada kawasan previous high ni. Okey, so dekat sini
dah ada breakout dekat previous high ni, semestinya dia akan pergi mencari, okey, tapi semalam kita dapat dalam 40 pip kan. Dia akan pergi mencari the next kawasan resistance. The next kawasan resistance adalah dekat sini. Dekat sini dia akan pergi mencari dekat sini pula. Okey. So ini adalah dia punya next target lah untuk dia pergi. Okey. Ini adalah the next target untuk EJ tu pergi. And then kita akan tengok bila sampai dekat kawasan resistance ni, ini kawasan resistance, sekejap kita tulis dulu. Resistance. Apa ni? Resistance net pula, resistance. Gitu. Okay. And then kita akan tengok apa yang terjadi kalau price sampai dekat kawasan resistance tu. Adakah dia akan membuat rejection yang kuat ataupun tidak. Okay. Saya dah buy EA. Saya sudah, laju buy EA ni sebenarnya hari Jumaat ni saya tak galakkan sangat lah untuk masuk entry kan. Sebab takut nanti hari Isnin takut ada gap. Itu je, hari Isnin takut ada gap kan. Ada gap, itulah takut dia gap ke bawah ke apa ke, kita pun tak tahu kan. So sebab tu saya kurang suggest untuk, walaupun kita ada setup pada hari Jumaat kan, kita dah tanda-tanda ada setup pada hari Jumaat, tapi kalau pada hari Jumaat sebenarnya kita akan close semua position yang tengah profit. Okay. And then kalau yang baru-baru nak orang kata apa, price dah masuk dalam zone pun kita takkan masuk entry sebenarnya. Sebab hari Jumaat kan, kita pun tahulah. Kalau tak percaya, tanyalah Encik Momo ke ataupun yang lama-lama yang tengok live saya ni, kenapa saya dah terang jangan masuk entry pada hari Jumaat. Boleh tahu, boleh tanya dia orang lah sebab apa. And then dia orang pun dah alami sendirilah akibat-akibatnya entry pada hari Jumaat. Kalau tak percaya boleh tanya view yang lama lah. Okay. So untuk EJ sekarang ni kita dah nampak price dah menembusi kawasan previous high ni. Okay, dia gagal untuk breakout kawasan low ni. Dia tembus naik atas balik. Okay, so dekat sini kita tahu yang price akan mencuba untuk mencari the next resistance lah. Okay, and then bila dia sampai dekat the next resistance ni, and then kat situ baru kita tahulah apa yang dia akan buat. Adakah dia akan berlaku rejection ataupun adakah dia akan berlakunya breakout. Okay, tapi untuk sekarang ni belum lagi, orang kata apa, belum sampai masanya lagi untuk kita membuat decision untuk EJ ni lah. Sebab sekarang ni dia tengah naik kan. So biarkanlah dia naik dulu. Okay. Okay, itu untuk EJ. Untuk EU alhamdulillah dah TP hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu kita share dekat sini, TP dah sini dekat sini lah. Okay, dah dapat TP lah. 64 pip kan, 64 pip dah dapat TP kan. Cuma sekarang ni price dah naik, tapi EU ni kita biarkan dululah kan. Kalau nak kata nak buy pun belum sampai masanya lagi, tak ada lagi tanda-tanda nak buy kan. Tapi signal pada hari Rabu untuk sell EU dah TP lah sebanyak 64 pip. Syukurlah kan 64 pip, walaupun kita tak capai lagi target untuk hari ni, untuk minggu ni. Tapi biarkanlah. Okay, 64 pip pun dah dapat kah, itu kira rezeki lah orang kata. Okay, sebab saya pun buat live lambat kan. Okay, so untuk EU kita dah TP. Kita akan tengok pair lain pula macam Okay, GCAT GCAT kita target sell semalam dekat sini. Okay, kita target sell semalam dekat sini. Macam korang boleh nampak tak ada rejection yang berlaku. Okay, kalau ini korang kata rejection, ini bukan rejection guys. Sebab apa saya kata ini bukan rejection? Sebab ini candle solid bullish. Okay, Waalaikumsalam Yang rambut selamat datang. Okay, ini zone ni semalam kita target untuk sell. Tapi kalau korang boleh nampak, candle ni dia bukan rejection ini candle solid bullish, bukan lagi rejection. Dan apa yang berlaku selepas keluarnya candle solid macam ni, kenaikan lagi. So kat sini tak ada rejection yang berlaku. Sebab tu kita tulis sell here if price reject. Jangan sell jika tiada rejection. Okay, and then apa yang berlaku, price breakout, tak ada rejection kan. Macam korang nampak dia patah balik ke kawasan ni, and then apa yang berlaku, ini barulah rejection nampak ni, candle ni reject and then boom naik balik. Sebab itulah price boleh naik kembali. So jika kita tak ada, orang kata apa, tak ada EJ saya target buy, tapi tak apalah itu kan, alhamdulillah saya je umur. Okay, jika itu jika JJ. Saya tak tahulah hari ni kenapa JPY agak mengganas kan. Macam korang boleh nampak dekat sini kita punya target sell ni kan. Kita dah tanda siap-siap dah kita punya target sell ni.
Okey, macam korang nampak kejap Okey, ni. Saya tanda betul-betul dulu. Okey. Macam korang boleh nampak dekat sini permulaan price dia bagi bearish candle. Okey, kita nampak okey macam cantik lah okey. Zone yang price yang dia masuk ni, tapi ini yang berlaku pada hari ni lah. Okey, macam saya cakap, walaupun price masuk dalam kita punya zone pun kita takkan ambil position sebab kita tahu hari Jumaat macam biasa hari Jumaat akan makan hari yang segala profit yang sebelum-sebelum ni. Ditambah pula kalau korang tengok dekat daily semalam bullish engulfing. Nampak? Semalam candle daily adalah bullish engulfing. So korang boleh nampak apabila keluarnya bullish engulfing dekat daily, apa yang berlaku? Pump. Candle naik. Okay. Dan korang boleh tapis tengok dekat H1 ni, apa yang berlaku? Dia turun sikit, pump. Dia tembak breakout balik ke atas. Okay. Itu pandangan hari Jumaat. And then dia support pula dengan candle daily keluar pula, tutup pula candle bullish engulfing. Korang boleh nampak lah dia punya impact dia. Sebab itu tapi Encik Momo masuk hari Jumaat ke? Saya kata dah, Encik Momo jangan masuk hari Jumaat, Encik Momo. Biarkan. Biarkan Encik Momo. Hari Jumaat jangan masuk. Ni kiranya Encik Momo ni masuk hari Jumaat juga ni. Sell pada hari Jumaat. Sebab tu saya kata jangan masuk. Sell je Jumaat. Walaupun sebab tu saya cakap banyak kali, kalau kita sebab kalaulah kita nak, walaupun price tu masuk dalam zone pada hari, orang kata apa, pada zone masuk dalam zone sell kita, tapi kalau hari Jumaat ni biarkan walaupun dia nak lalu ke apa yang jadi dalam zone tu, biarkan je, jangan masuk. Kan? Langgar pantang. Betul, langgar pantang. Kan? So biarkan. Okay, sebab pada hari Jumaat ni kita akan tahu candle tu nak buat apa lepas tu. Oh, saya set PO. Okey. Tapi PO pun tak boleh. PO hari Jumaat delete. PO hari Jumaat kalau nampak macam candle tu nak sampai, delete siap-siap. Tak perlu lah, tak, relax. Okey. Okey, GU macam mana GU? GU ni pun tak sampai-sampai lagi dekat sini, so biarkanlah hari Jumaat kan. GU kalau ikutkan, kita akan tengok price ni. Satu, kalau korang tengok dekat daily ni pun ada satu lagi zone yang cantik lah untuk korang target untuk sell sebenarnya dekat sini. Dekat kawasan bearish engulfing ni, nampak ni. Ni. Tapi bukan hari ni lah Bukan hari ni Okay. So untuk GU ni boleh target sell lah dekat sini, nampak ni, dalam zone ni. Ini biar, ini delete. Kita tak nak pandang kat sini. Okay, kita akan fokus dekat sini, dekat dalam zone ni. Nampak ni. Okay. Kalau dekat daily kita nampak ini adalah zone bearish engulfing Nampak ni, zone bearish engulfing. Dekat H4 kita nampak satu, orang kata apa, base lah. Okay, dekat H1 ni, kalau korang boleh perasan dekat sini, kita ada bearish engulfing dekat sini, nampak ni. Ni. Okay, so kita akan target dekat sini lah untuk sell. Okay, tapi hari ni relax sell. Okay, sell if price reject. Okay, saya tanda siap-siap dekat sini. So ini adalah zone kita lah untuk kita sell nanti. Okay, kita akan tunggu dekat sini nanti. Sekarang saya tak berani set PO lagi sebab banyak kali kena dilajak terus. Sekarang saya tengok reject betul, baru entry betul. Sebab tu saya pun kadang-kadang saya ni jarang juga guna PO sebab nak tengok kan, kita nak tunggu confirmation kan. Itu okay. So untuk GU ni pun, tapi depend lah, sebab kadang-kadang orang guna PO ni disebabkan kadang-kadang busy nak tengok kan. Tapi saya tak tahu, kalau korang cubalah cari search macam contoh indikator ke apa ke, alam bot ke kan. Contoh kalau korang tanda dekat sini something, and then bila dia nak sampai ke kan, nak sampai dalam lagi 20 pip ke 10 pip ke kan, dia akan bagi tahu korang. Macam tu. Saya tak tahu ada ke tak, tapi kalau ada tu baguslah. Tapi saya pernah dengar benda tu. Dia akan bagi alam kat kita.
Dia akan bagi alarm, saya tak tahu alarm macam mana, bunyi ke apa kan, vibration ke apa, noti ke apa kan, kita tak tahu lah yang tu kan. Tapi dia akan bagi alarm kat kita bahawa yang price tu nak sampai dekat tempat yang kita target untuk sell. Okay, so itulah kalau ada lah kan. Kalau tak ada tak apalah. Kalau tak ada memang kena tengok lah selalu. Tapi kalau macam ni kan, korang dah, kata apa, korang boleh bajet-bajet lah kan, pukul berapa nak tengok. Kalau contoh yang ni kan, dia naik dalam sikit-sikit ni, korang boleh tahulah bajet nak tengok pukul berapa apa. Tengoklah. Okay, tapi untuk GU boleh lah, kata apa, target share dekat sini target share dekat sini. If price reject berlakunya rejection. Tak apa. Biasa nanti minggu depan kita ni lah. Minggu depan kita cuba lagi. Okay. So itu untuk ni kita akan tengok paper lain pula. Tengok apa yang paper yang ni Saya rasa paper lain pun macam dah slow sikit. Okay, UCAT semalam ni kan. Okay, UCAT semalam ni kalau ikutkan, siapa yang tanya saya tak ingat lah. Tapi semalam, kalau contoh semalam kalau korang nampak ni, price dah breakout dekat sini, dah berlaku pullback. Kalau ikutkan kita target buy untuk UCAT ni. Okay, and then kalau korang nampak dekat sini ada bullish engulfing tu. Nampak tak? Bullish engulfing. Tu boleh untuk re-entry buy lagi lah. Tapi hari ini hari Jumaat, so biarkan je lah. Kita pun tak tahu kan, sama ada bullish engulfing ni valid ataupun tidak. Betul tak? So biarkan. Okay, simpan equity sikit untuk PEP. Betul. Simpan untuk GU nanti kan. GU kalau ada rezeki, insyaAllah boleh ke bawah lagi tu. Okay, so tengok dulu yang ni UCAT ni. Tapi Jumaat biarlah. Biar UCHEF, UJ. Okay, gold ni saya nak komen sikit lah. So kenapa pentingnya. Okay, macam gold ni korang boleh nampak lah. Korang boleh nampak lah, selagi mana gold ni dia tak ada breakout, sama ada breakout resistance ataupun support, selagi tu dia akan bermain dalam zon-zon yang kita buat ni. Macam korang boleh nampak, dah memang ada depan mata korang, dah memang korang boleh nampak dekat sini apa yang berlaku. Kalau dia tak ada breakout, dia akan bermain atas bawah. Dan korang, sebab tu saya cakap, elakkan daripada trade gold buat masa sekarang ni, sebab dia masih lagi sideways sebenarnya. Dia masih lagi sideways, dia boleh naik kat atas, naik ke bawah, naik kat atas ke bawah. Tapi kalau dia boleh breakout ke kawasan resistance tu, insyaAllah dia boleh naik lagi. Tapi kalau dia breakout kat support tu, dia boleh turun lagi. Tapi buat sekarang ni, dia akan naik turun. Tapi kalau korang scalping, ini masanya untuk korang scalping lah. Kalau korang jenis scalping ini, masanya kalau korang nak scalping. Dia naik je korang sell, dia turun je korang buy. Memang insyaAllah memang padu lah kan. Tapi kalau korang dia tengah trending, betul-betul trending, kalau korang scalping, memang sakit. Sebab scalping ni kita akan ambil sedikit demi sedikit. Dia naik atas, kita sell. Dia turun bawah, kita akan buy. Saya seronok dengan gold sekarang, cikgu. Dulu rasa takut, sekarang macam dah berubah. Dah tak takut lah. Tapi kena tunggu relax dulu lah untuk gold ni. Okay. Gold ni sebenarnya memang seronok untuk trade, sebab pergerakan dia laju kan daripada yang price lain kan. Tapi ada satu masanya, kalau dia trending pun kita tak ada masalah sebenarnya. Kalau dia nak trending pun kita tak ada masalah, sebab kalau dia trending, dia akan pergi satu arah je. Dia tak macam currencies, bila dia trending, kita nampak macam dia nak trending ke uptrend kan, tiba-tiba dia turun balik. Kalau macam gold ni, kalau kita nampak dia nak trending pada uptrend, dia akan uptrend saja. Tapi gold ni, korang kena tahu, apabila dia tengah sideway, dia berlaku sideway, itu yang jadi masalah. Okay, sebab bila dia sideway, dia melakukan satu sideway, dia akan stuck dekat situ dengan agak lama. Okay, dengan agak lama dia akan stuck dekat situ. Contohnya, sekejap saya bagi contoh. Contohnya yang ni, nampak ni, zone ni, nampak ni sideway ni, nampak sideway ni berapa lama ni dia nak sideway ni, nampak. Sini pula sideway pula kan. So nampak tak macam tu kan. Nampak ni sideway, sini pun sideway, nampak berapa lama, nampak kan. Macam tu lah sideway kan. Nampak dia akan sideway lama. Kat sini pun dah mula sideway.
Okay. Sebab tu saya kata relax dulu dekat Go ni. Kalau korang tak nak terperangkap dekat Segway, kalau korang jenis nak swing nak tarik, nak cekau 340 pip, 340 pip, 300 400 pip, kena tunggu breakout dulu lah. Tapi kalau korang scalping tak ada masalah. Kalau korang nak scalping untuk Go ni kan, dia turun bawah korang buy. Tengoklah dekat M5 ke apa kan. Tengok cara korang Nampak ni. Ni candle M5 kan. Ni candle apa ni macam ni. Nampak? Pop. Semua shadow dekat bawah. Kan? Ini shadow dekat bawah juga. Ni semua shadow dekat bawah. Nampak? Nampak? Ni candle ni. Ni trading view tau. Bukan broker macam ni. Macam hari ni dia sentuh zone, entry floating 15 pip, lepas tu dia naik. Kalau set BE selamat dah. Kan? Nak scalping boleh lah tu. Nampak? M5 yang candle. Nampak tak ni? Tak ke pelik macam ni? Ini nak scalping okey lah macam ni kan. Tapi kalau korang nak swing, bad idea lah. Bad idea. Okay, kena berhati-hati dulu. Okay, goal. WTI pun semalam ada orang tanya pun, saya dah komen dah, nampak ni. Kita dah target turun dah sampai dekat kawasan low. Tengok apa yang berlaku, pump dia naik balik. Nampak? So kena hati-hati lah. Ni semalam saya dah bagi tahu dah. Macam ikat ni pun, dah sampai dah dekat kawasan resistance ni. Dekat kawasan resistance, dekat kawasan support ni. Kan? Dekat kawasan support ni. Tapi tengok juga lah macam mana nanti. Kan? Nak kata, sebab sekarang ni tak tembus lagi tau. Nampak ni. Nampak? Dia baru sampai kat kawasan support ni. Okay. Kita tengoklah kalau dia boleh tembus lagi dekat bawah ni. Kalau dia boleh ikat ni, kalau dia boleh tembus dekat bawah ni, mungkin kita akan cari-carilah peluang untuk sell. Okay. Tapi kalau dia boleh berlaku rejection, kita akan target untuk buy pula lah. Lepas tu nanti tengok macam mana nanti. Kan, sebab sekarang ni ikat agak kuat Ikat agak kuat, kita pun tak tahu macam mana nanti. EG masih lagi turun. Betul-betul turun tak ingat nampak. Masih lagi mendaki untuk ni. EU pun biarkanlah EU. EA ni sebenarnya saya nak cari 80 sebenarnya, tengok. Tapi EA ni nampak macam susah aje. Orang kata apa, susah lah nak tahu kan. Sekejap, dekat, kalau ikutkan dekat H4 ni dia ada satu bearish engulfing. Sekejap saya tengok boleh ni. Tapi tak valid rasanya. Tak valid. Tapi untuk GA ni nampak lagi yang kata apa, nak akan naik lagi kat atas lah. Okay. Nampak daily punya GCAP pun semalam solid. Memang kat atas lagi lah cerita dia ni. GCAP nampak ni solid lah. Ni kalau dia tutup weekly ni, boleh tengok lah dia nak tutup weekly macam mana tu. Nampak candle macam ni. Nampak Geo ni masih okey lagi lah, sebab dia masih lagi bearish. Tapi kalau contoh GJ tadi, dia dah macam nak close bullish punya candle. So kena hati-hati lah kena hati-hati. Nampak? Ini je, kita akan tengok yang ni je. Kita akan fokus dekat GCAP pula, dekat GU. Okay. Sebab GU ni candle semalam bukan bullish engulfing tau. Kalau macam GJ tu bullish engulfing, sebab tu price dia boleh tolak ni harga atas macam tu. Sama juga dengan EJ semalam pun, kalau kat daily ni, mana nampak bukan bullish engulfing. Sorry. Saya rasa untuk UJ sebab tu
UJ ni dah kat atas sangat je Encik Umar. Dah buat new high dah ni Encik Umar. Memang dia akan kat atas lagi Encik Umar. Memang dia akan kat atas lagi. Bayangkan Encik Umar Bayangkan Encik Umar. Sedikit fantasi lah untuk Encik Momo Sedikit fantasi untuk Encik Momo. Kita buy dekat mana? Kita buy dekat sini kan. Ni. Encik Momo ingat lagi kita ada buy dekat sini. Sini kan kita buy kan? Berapa pit dah Encik Momo? Encik Momo berapa pit dah? Sini kita buy hari tu yang lama tu 500 speed dah Encik Umur. Dah jalan 500 speed dah daripada tempat kita buy tu. Tapi malangnya kita tutup awal itu je. Itu je nak cakap. Untuk kata apa? Untuk tatapan. Untuk kenangan. Boleh dijadikan kenangan yang ni. Encik Umur Encik Momo pun tutup awal, saya pun tutup awal, itu je. Geng Rabut pun tutup awal. Kita 3 orang tutup awal. Kita tiga orang buy dekat tempat yang sama tapi kita tutup awal. Tapi kalau kita ada keberanian sikit, kita buat tak tahu. Sebab tu saya cakap, kalau kita nak swing ni, memang UJ ni memang kita target untuk swing pun. Tapi kalau nak swing ni, kalau hati tak kuat, masuk entry, set stop loss, tutup orang kata apa, delete MT4. Delete MT4 terus, settle masalah. Kan? Settle masalah. Hujung bulan ni baru tengok balik macam mana. Kan? Sebab tu lah, itu orang kata apa, salah satu tips lah untuk swing kalau hati kita tak kuat. Kan? So boleh tengok lah apa yang 500 pip je masuk. Kalau masuk 0.10 pun, saya rasa dah 500 USD dah kita dapat time ni. Kalau hold lah. Kalau lah. Sebab itu saya kata, tataplah kenangan manis ini. Tataplah kenangan ini. Tapi nak swing ni susah. Bagi saya kalau nak swing, swing ni kita kena fokus satu pair je. Lepas tu bagi saya lah better kalau korang nak swing, korang tak mau kacau, korang jangan tengok Facebook. Korang jangan tengok Facebook, korang jangan tengok Discord, korang jangan tengok Telegram. Maksudnya korang tak nak tahu apa yang diorang analisa, apa yang diorang bagi signal, apa yang diorang komen berkenaan dengan UJ. Korang akan stick kepada korang punya setup sahaja sebab korang tahu, korang yakin benda tu akan naik ke atas. Tapi kalau korang tengok Facebook, kata UJ ni dia pernah target untuk sell pula. Kan korang tengok Telegram pun bagi signal sell UJ. Kan? Benda tu akan sedikit sebanyak ganggu korang punya mental. Jadikan kata apa, kita akan rasa ragu-ragu. Adakah kata betul kan ni UJ ni boleh naik kan? Benda tu akan keluar lah. Benda ragu-ragu tu akan keluar. So bila keluar, bila perasaan ragu-ragu tu keluar, apa yang terjadi? Kita tutup awal lah kan. Bila tutup awal, tengok terbang lagi. Kan, betul lah. Sebab tu kalau contoh lah kalau korang analisa, korang masuk entry kan, bila dah korang masuk entry tu, korang jangan tengok langsung Telegram, jangan tengok langsung Facebook kan. Jangan orang kata apa, bukan jangan tengok langsung. Maksud saya jangan tengok signal yang orang bagi ataupun discussion yang dia orang tengah buat berkenaan pair-pair ni. Biarkan. Korang yakin je dengan korang punya pendirian. Kan, korang tengah buy. Dia orang tengah cakap sembang-sembang kata apa nak sell you. Biarkan, tengok dulu macam mana. Dia nanti
Okay. Sorry. Bateri habis. Okay. Saya berperasan. Bateri habis lah guys. Itulah, saya tengah sembang-sembang, bateri habis pula. Apalah. Tapi kalau siapa yang nak guna mic kan, kalau korang rasa ni mic ni biasa ke, betul tak? Mic ni biasa kan? Mic ni macam bunyi macam tak jelas, betul tak? Kan? So contoh lah, kalau contoh korang nak jadi YouTuber ke nanti ke kan, nak cari YouTuber ke, nak buat vlog ke apa kan, saya suggest pada korang belilah ni mikrofon ni Ceramic. Mikrofon ni, dalam ni dia punya port charger. Dalam ni korang boleh nampak ni, dia ada tiga mikrofon, satu receiver, dua akan menjadi mikrofon ni. Suara ni memang sedap macam korang dengar. Suara ni bukan sedap, dia macam jelas. Kalau saya guna yang ni, korang akan dengar macam suara saya macam, saya tak tahulah, macam bergema tau, macam tu kan, betul tak? Kan? So sebab tu saya suka. Tapi itulah, kena charge macam tu. Kalau korang nak tahu impian saya sebenarnya daripada nak trading forex ni, saya nak jadi streamer. Kan, streamer saya tak kisahlah, streamer game ke kan, tapi game apa-apalah, game mobile ke, game PC ke kan, saya nak jadi streamer kan. Tapi itulah, bila dah berkahwin ni, itulah, faham sendiri lah, bila dah kahwin ni, kahwin lama dah, dengan PC kita jual. Thank you for the itulah kan. Asyik kita je bagi star dekat orang, kita pun nak orang bagi star dekat kita kan. Kan? Betul tak? Okay kan, ada apa lagi soalan nak tanya sebelum kita nak end? Nanti kita sembang lain hari minggu depan nanti. Live trade zero ada ke tadi? Tak pasang pula ada Okay, ada pergi soalan Tenggeng nak tanya? Nanti kita akan sambung hari Isnin. Sorry, pemberitahuan hari Isnin ni bermula hari Isnin ni, saya tak live selama 2 minggu Ingat 2 minggu saya tak live. 2 minggu saya tak live, tapi Cikgu Dini akan live. Cikgu Dini akan live, dia akan memberi input yang baru pula Dia pandai Elliott Wave. Korang boleh tanya berkenaan dengan Elliott Wave. Okay, dia Elliott Wave bagi dia celah gigi je. Okay, so kalau korang nak belajar Elliott Wave, korang kena tengoklah, stay tune lah dengan dia punya live. Kalau korang tanya saya Elliott Wave, saya tahu basic sikit je kan. Tapi kalau dia memang padu kan Elliott Wave dia memang padu. So apa-apa nanti korang boleh tanya dia berkenaan dengan Elliott Wave cara trading Elliott Wave, dia akan ajar nanti kepada korang Okay. Okay. So kalau tak ada apa, itu je untuk sebab saya nak bagi tahu awal lah, takut nanti korang terkejut pula kan. Tapi itulah, dia akan buat 2 minggu, saya akan buat 2 minggu. Okay. So tapi apa yang saya cakap, selama 2 tahun saya malam, minggu depan saya akan start pagi. Saya tak tahulah kan, dia punya perasaan kerja pagi tu macam mana kan. Okay, tapi tak apalah. So itu je untuk malam ni. Semoga, terima kasih siapa yang like, yang share, yang komen. Semoga korang semua dimurahkan rezeki. Okay, jangan lupa nanti kalau Cikgu Dini live, korang share lah kan, sebab takut nanti ada muka baru, tengok orang tak kenal kan, atau orang-orang tak mau join pula kan. Tapi jangan risau, korang tak rugi join dia, sebab dia akan ajarkan korang teknik-teknik Elliott Wave yang killer, kau punya killer. Okay,
So itu je untuk malam ni. Semoga korang semua dimurahkan rezeki. Happy weekend. Okay, stay safe, stay healthy. Kita akan jumpa, korang akan jumpa lagi, kita akan jumpa lagi. Okay, kita akan jumpa lagi 2 minggu akan datang. Okay, so itu je. Tapi macam mana pun sembang lah dalam Discord. Saya ada je dalam Discord. Saya akan balas dalam Discord, jangan risau. Saya tak balas dalam live, tapi saya akan balas dalam Discord. Okay, so itu je untuk malam. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa lagi guys. Bye bye.